Kita pergi FB pula. Untuk mengambil peran hubungan kita. Okey dah Kak Syeda. Chat Dah masuk dah tu. Ada the night live on Facebook dah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu walah. Subhanaka la ilma lana ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi ya rabbal alamin. Ustaz, hari ni kita sama bab 52 kan? Hadis ke 133. Betul. Bab 52 kan? Dah boleh dah, Ustaz? Boleh Ustaz, silakan. Okey, ya. Saya nak cari hadis dia. Okey, dah jumpa dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana inna billah amma ba'd. Kak Liza, Kak Syida dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita dapat sambung lagi pengajian pada hari 52 Ya, saya share skrin dulu. Okey, yang ini. Okey, dia macam mana ya kita nak faham hadis ni? Ada masa kan Kak Liza, bila baca zahir hadis, macam itulah dia punya jawapan dia. Rupanya ulama ni dia ada buah kilas dia. Sebab tapi untuk metodologi dia, mungkin dengan menggunakan ayat Al-Quran, mungkin dengan menggunakan hadis yang lain, ataupun dengan pelbagai penilaian lagi untuk melah dengan isu ni yang saya duk tadi, analisis antara Rusia dengan Ukraine kan. Mungkin sebahagian orang melihat bahawa ini kejahatan Rusia yang tapi kalau dinilai daripada pelbagai aspek, di situlah dia akan timbul orang yang pro Rusia, ada orang yang pro Ukraine, tapi rasanya tak ada kot orang yang pro Amerika dalam isu ni kan. Sebab mereka ni memang mana-mana pun batu api lah mereka ni. Okey, baik. Jadi hari ni kita sambung bab yang ke-52. Ini dia bab dia, Kitabul Ilmi. Dan habis dah. Kita tinggal berapa bab lagi? Dua bab je lah. Hari ni habis lah Kitabul Ilmi insya-Allah. Okey, bab Zikril Ilmi wal Futya fil Masjid. Ini tajuk bab dia, bab Zikril Ilmi wal Futya fil Masjid. Yang sesiapa yang ada buku boleh rujuk muka surat 405 kan. Baik. Bab menyampaikan ilmu dan juga fatwa dalam masjid. Okey. Jadi kalau fatwa tu dalam bahasa Melayu kemudiannya disebutkan sebagai petua. Okey, petua tu apa yang saya fahami ialah berasal daripada fatwa. Kalau banyak fatwa orang panggil apa ibu-ibu sekalian? Kalau satu fatwa dipanggil al-fatwa, kalau banyak fatwa dipanggil apa? Saya tulis di ruangan chat. Okey, cuba ibu-ibu baca ya yang ni. Okey. Kat ruangan chat tu ada. Nak panggil apa ni? Siapa nak cuba? Kita tengok kat sini, besar sikit. Okey, ni. Perkataan yang atas ni. Ataupun yang bawah ni, Majmu' Al-Fata. Macam mana cara bacaan dia? Al-Fatawa. Al-Fatawa kata Dr. Didi Dan itulah bacaan yang masyhur, Al-Fatawa. Tapi ingat saya lah doktor ya. Bacaan yang lebih tepat ialah Al-Fatawi. Ya? Al-Fatawi. Okey, jadi dia agak sukar untuk kita menentukan bacaan yang betul. Melainkan nak tak nak kena tengok perbahasan dalam bahasa ya. Sebagai contoh, biasa tak dengar tafsir ini. Tafsir Adwa'ul Bayan oleh Asy-Syanqiti. Apa benda saya tulis ni? Tafsir Asy-Syanqiti. Okey, nampak dia tulis apa tu? Asy-Syanqiti. Asy-Syanqiti, Profesor Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Okay. Adwa'ul Bayan by Syekh Asy-Syanqiti.
Syekh Asy-Syanqiti. Okey, Adwaul Bayan karya Syekh Asy-Syanqiti. Tapi sebenarnya bukan bacaan dia Asy-Syanqiti. Bacaan yang tepat ialah Syanqiti ni nama tempat. Nama tempat yang mana bila kita tengok nama tempat tu, dia bukan dipanggil Syanqit tok, tetapi Shinqit. Shin tu baris bawah, Shinqit tok. Jadi Syekh Amin Asy-Syanqiti. Macam tafsir As-Sa'di biasa dengar kan Kak Liza? Mesti Kak Liza biasa dengar. Bukan tafsir As-Sa'di. Lebih tepat As-Sa'di. Tapi ada je ulama yang baca As-Sa'di. Okey. Cuma rasanya yang lebih tepat ialah Syekh As-Sa'di. Syekh Asy-Syanqiti. Al-Fatawi. Majmu' Al-Fatawi. Walaupun biasanya orang baca Al-Fatawa. Baik. Hadis ini kata Imam Bukhari wa bihi qala haddatsani Qutaibah bin Sa'id. Ini guru beliau lah, Qutaibah bin Sa'id. Haddatsani Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Laits bin Sa'ad qala haddatsana Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Al-Khattab an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini permulaan dia. Anna rajulan qama fil masjid. Ada seorang lelaki radhiyallahu an berdiri dalam masjid dalam satu peristiwa. Faqala ya Rasulullah min aina ta'muruna an nuhil? Lalu beliau pun bertanya, wahai Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dari mana engkau perintahkan kami untuk mulakan ihram? Okey. Dari mana engkau perintahkan kami? Okey, ataupun dalam ayat yang mudah, Rasulullah nak suruh kami ni mula ihram di mana? Dari mana sebenarnya? Okey, nampak ni ada daripada Puan Balkis ke? Okey, terima kasih banyak Puan Balkis. Jazakumullah khairan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhillu ahlul Madinah min Zulhulaifah. Orang-orang Madinah mulai ihram tu ataupun kita kan keluar dari tanah haram, orang yang Mekah lah. Orang yang Mekah ataupun kita yang berada di Mekah, kita keluar dari tanah haram, pergi ke tempat tanah halal, pergi ke tanah halal untuk mula niat. Untuk memulakan niat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhillu ahlul Madinati min Zulhulaifah. Orang-orang Madinah mulakan ihram itu di Zulhulaifah. Itu nama tempat je, Zulhulaifah nama tempat. Oh, di sini yang Puan Balkis bagi tu bertalbiyah. Rasanya bertalbiyah tu boleh juga, cuma macam kurang tepat lah kalau kita kata bertalbiyah. Mungkin yang lebih tepat berihram lah kot ya. Wa yuhillu ahlu Syami minal Juhfah. Orang-orang Syak ataupun orang Syam mula ihram dari satu tempat namanya Juhfah. Ya, Juhfah. Wa yuhillu ahlu Najdin min Qaran. Orang-orang Najd ataupun penduduk Najd mula ihram di satu tempat namanya Qaran. Wa qala Ibn Umar radhiyallahu anhuma wa yaz'umu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sahabat-sahabat Nabi masa tu pun memikirkan, merasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut tambahan yang lain, iaitu wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam. Kak Syida yang baru balik dari Mekah mesti biasalah dengan nama Zulhulaifah, nama Yalamlam. Kalau orang dari Yaman, okey, boleh berihram di Yalamlam. Wa kana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Ibn Umar berkata, lam afqah hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya tak pasti yang statement ni wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam ni betul ke ia datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ia hanya pendapat para sahabat sahaja. Jadi ini keliru. Ia datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Baik. Jadi
hadis ini kalau kita lihat, ia menceritakan tentang orang yang mengerjakan umrah kan. Okay. Bila duduk umrah tu, kita nak mula berihram tu di mana? Tapi kita orang Malaysia ni kalau pergi ke Mekah, kita macam mana? Kak Syida? Kak Syida ada ke tak ada? Kak Diza ingat tak Kak Diza? Kalau kita orang dari Malaysia ni. Kalau manazil tu kan, kalau daripada ke Mekah, kalau daripada Madinah dekat Bir Ali. Kalau dari Madinah, Bir Ali. Okey, lagi? Kalau kita terus ke Mekah bukan dekat Qarnul Manazil tu kah? Kalau kita duduk di Mekah dan kita keluar tu, kita biasa ke mana? Bebas kan? Kita kalau ikut banyak tempat kita boleh miqat. Okey, maknanya tak ada masalah di mana-mana kan? Ya. Okey. Maknanya kalau kita dari Mekah tu, kita memang duduk di Mekah dan kita nak buat umrah, kita bebas pergi ke mana-mana kan? Tapi kalau kita dari Madinah, kita nak di mana? Saya pun tak ingat nama tempat tu. Tadi Kak sebut Bir Ali. Kalau kita dari Malaysia dan direct pergi ke Mekah, biasanya orang terus pakai ihram di Malaysia lagi kan? Supaya yalah nak salin di airport. Kalau nak salin dalam kapal terbang tu macam mana tu? Agak sukar. Bagi kaum ibu tak ada masalah yang besar. Masalahnya pada orang lelaki lah nak salin tu kan. Kaum ibu dia pakai dari awal pun tak ada masalah lah sebab macam pakaian biasa. Jadi ini cerita dia sebenarnya umrah ni ataupun haji, ia merupakan ibadah yang menggabungkan antara elemen tanah haram dengan elemen tanah halal. Itu dia punya umrah dan haji kalau kita study lah. Jadi bila dia ada beberapa perincian masalah tu, menyebabkan nak tanah ada masa tanah halal dan ada masa tanah haram. Macam pada Arafah tu, Kak Liza, dia termasuk tanah haram ke tanah halal? Tanah halal kan? Tanah halal. Kita guna istilah tanah halal ya. Saya tak tahu betul tanah halal tu. Tapi dia bukan tanah haram pada Arafah. Jadi kerana dia ada gabungan antara dua elemen tadi. Tanah haram dengan bukan tanah haram. Jadi sebab itu kalau kita buat umrah, untuk mengambil elemen bukan tanah haram tadi, kita kena keluar daripada kawasan tanah haram, pergilah ke Yalamlam ke Juhfah ke Bir Ali ke, untuk berniat di sana. Dan bagi orang yang biasa pergi umrah ni tahulah, biasanya kita akan naik teksi ataupun apa-apa, kita keluar, kemudiannya kita akan pergi ke mana-mana masjid yang ada, kita solat 2 rakaat, kemudiannya itu terpulang sebenarnya, tak solat pun tak apa. Tapi nak solat, alhamdulillah kita memakmurkan masjid tersebut kan. Kita niat dan kemudiannya kembali ke Mekah untuk menunaikan umrah. Jadi saya kira kalau sesiapa yang tak belajar, tak pergi kursus pun, untuk buat umrah ni perkara yang agak mudah difahami. Cuma kita kena tahu sedikit sebanyak peraturan. Apa pantang larangnya, apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Contohnya, tidak dibenarkan untuk kita orang lelaki memakai kasut ataupun selipar yang menutup di bahagian kaki kan. Jadi tak boleh, dia kena terbuka sebagai contoh. Itu dia punya peraturan dan pantang larang dalam mengerjakan umrah dan juga haji. Baik. Jadi tapi sekarang ni kita bukan nak bincang isu tu. Kita nak bincang tentang isu menuntut ilmu tadi. Okey. Sebelum kita masuk isu menuntut ilmu juga, kita tengok satu perkataan ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu sekalian, iaitu perkataan Asy-Sya'mi, ya, Asy-Sya'mi. Jadi kenapa ada hamzah di situ tu? Kerana biasanya kita baca Asyam kan? Biasa kita baca Syam. Tapi kenapa di sini dia jadi Sya'mi? Okey. Jadi di sini tuan-tuan dan puan sekalian, sebenarnya bahasa Arab ni pun bukan hanya perkataan ini, bahkan ada lagi beberapa istilah yang lain yang menggunakan huruf hamzah, tetapi kemudiannya agak sulitlah kita nak sebut hamzah kan. Contohnya Nabi. Nabi ini asalnya ialah An-Nabi. An-Nabi ada hamzah di belakang. An-Nabi ada hamzah di belakang. Oleh kerana sangat sulit untuk kita menyebut An-Nabi, maka dia dipanggil litakhfif. Untuk memudahkan sebutan orang Arab, maka disebut An-Nabi.
Ya, an-nabiyyu bukannya an-nabi. Begitu juga dengan Syam, asalnya asy-Syami, kemudiannya digugurkan huruf hamzah pada sebutan untuk memudahkan kita sebut Asy-Syam, ya, Asy-Syam. Sama dengan nama Nabi Zakaria sebagai contoh. Nabi Zakaria ni kalau kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia baca ada hamzah di belakang. Zakaria, ya, Zakaria ada hamzah. Tapi dalam Al-Quran tak ada hamzah Zakaria. Maka dalam kes ini bacaan yang paling indah ialah Zakaria tanpa hamzah. Tapi kerana hadis membaca ada hamzah, maknanya boleh dibaca hamzah. Ya, boleh dibaca Zakaria, boleh dibaca Zakaria, ya. Cuma Zakaria tu dia agak berat kerana ada huruf hamzah. Maka diringankan dengan Zakaria. Okey. Kenapakah negara itu, kawasan itu dinamakan kawasan Syam, dan kenapa pula kawasan itu dinamakan kawasan Al-Yaman? Ada Syam dan ada Yaman kan? Okay. Kalau Yaman ni dipanggil sebagai kanan, Syam pula dipanggil sebagai kiri. Kerana negara ataupun kawasan Yaman ni, ia berada di sebelah kanan nisbah Mekah. Ya, berada di sebelah kanan kawasan Mekah, maka ia dipanggil Al-Yaman. Manakala yang Syam tadi, kerana ia berada di sebelah kiri Mekah, maka ia dipanggil Asy-Syam, yakni kawasan sebelah kiri. Jadi tempat tu dia macam itulah. Macam kalau kita tengok nama tempat Qatar, Misra, Qatar, Misra ni, semua ini bermaksud bandar ataupun kota ataupun tanah. Yang mana kalau dalam bahasa kita, kita sebut tanah merah sebagai contoh. Tanah apa lagi? Masjid Tanah di Melaka, Tanah Merah di Kelantan. Ataupun kalau lain dia sebut land. Itulah tainya ataupun apa lagi? Kameranya, gentingnya, ada land-land yang belakang tu. Sebenarnya tanah. Dan tanpa kita sedari, dalam bahasa Arab pun, nama Mesir pun merujuk kepada tanah. Ya. Qatar merujuk pada nama tempat. Jadi cuma bahasa tu dia membuatkan kita ni tak tahu apa usul nama tersebut, ya, apa usul dia. Baik. Macam ada seorang tu senior saya, namanya Mimi Shazila, ya. Dan dia tanyalah apa nama maksud Shazila ni, dia tak pernah tahu maksud Shazila. Jadi saya study, baru saya perasan ulama sufi namanya Asy-Syadzili, gelarannya Asy-Syadzili, apa namanya saya lupa, Abdul Hasan Asy-Syadzili atau dekat Syadziliyah. Kenapa beliau digelar Asy-Syadzili? Kerana beliau berasal dari satu tempat namanya dari Syadzil, dipanggil Asy-Syadzili, ada ya belakang. Ya belakang tu dipanggil ya unisbah. Artinya Asy-Syadzili kita sebut Baihaqi. Belakang tu ada ya kan, fi. Ya nisbah, ya ni artinya ia datang dari kampung Nawa. Jadi saya sebutlah Kak, setakat yang saya study lah, saya dah rujuk beberapa kitab, sesuai dokumen kitab lama ni. Nama mungkin Syazila ni nama tempat, yakni tempat Syazil. Tapi apa maksud itu sebagai Syazil? Apa dia punya cerita di sebaliknya? Syazil itu bahasa Arab ke bukan bahasa Arab? Allah Alam. Yang itu saya tak berapa. Madinah. Sebelum Nabi SAW pergi ke Madinah, nama Madinah tu ialah Yasrib. Yasrib itu nama maksud yang tak elok, maksud yang buruk, maksud yang kotor, yang jelek. Maka Nabi SAW yang baik, yang kemudiannya dikenali sebagai Al-Madinah, bumi yang bertamadun. Al-Mudun ni tawarah yang berseri-seri dengan keimanan, dengan jihad, dengan perjuangan, ya. Okey. Jadi mak dan puan-puan dirahmati Allah, ya. Okey. Jadi sekarang ni guru Bukhari ni namanya Qutaibah bin Sa'id. Okey. Jangan tertukar namanya Ibn Qutaibah. Namanya saya tak tahu tapi gelaran dia Ibn Qutaibah Ad-Dinawari, ya, Qutaibah. Jadi dua-dua ada Qutaibah. Okey, sekarang ni Qutaibah ni dia ambil hadis daripada Al-Laits bin Sa'ad. Al-Laits yang mana Laits bin Sa'ad ambil daripada Nafi'. Baik. Kita hari ni kita cuba belajar sedikit sekarang supaya kita kenal lah ibu-ibu sekalian, ya. Supaya kita kenal siapa orang yang bawa agama kepada, dan bila kita kenal tu kita akan kasih sayang kepada mereka, ya. Dan secara tak langsung insya-Allah kita akan berdoa. Nafi' ni artinya orang yang bermanfaat, ya, orang yang bermanfaat. Tengok dia punya gelaran sebab seorang imam pemberi fatwa yang memang sahabat ni maknanya apa, ya, yang memang berkredibiliti. Namanya Abu Abdullah Al-Qurashi. Okey, Al-Qurashi tu maknanya dia bangsa Quraisy. Tsumma Al-Adawi Al-Umari. Kemudian beliau ni Bani Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Umari. Kenapa beliau digelarkan Al-Adawi bin Umar wa riwayat wa rawiyatuhu? Kerana beliau ni ialah Maula Ibn Umar
saya sendiri tak tengok lagi Ibn Nafi' ni kenapa beliau digelar Maula Ibn Umar, tapi dia ni hamba kepada Ibn Umar. Tapi saya tak check, boleh jadi dia hamba kepada orang tersebut atau dengan orang tu. Macam Bilal, Maula Abi Bakar. Bilal tu Maula Abi Bakar kerana dia memang dia Islam kerana orang tu, maka dia pun Maula kepada orang tersebut. Maula yang biasa kita sebut Maula dia, satu, pelindung. Anta Maulana. Surah apa tu, Ibu? Anta Maulana fansurna alal qaumil akhir kan? Anta Maulana, engkaulah pelindung kami ya Allah, fansurna alal qaumil kafirin. Okey. Tapi Maula yang orang yang kalau jadi panggilan-panggilan Maulana ni dia boleh maksud guru, kalau sekarang ni guru, dan boleh jadi juga hamba kepada ilmu yang menyebar. Dia ni anak murid kepada Ibn Umar, Aisyah, Ummul Mukminin, Abu Hurairah, Rafi' bin Khadij, Abu Sa'id Al-Khudri, murid beliau yang hebat-hebat. Az-Zuhri ni kiranya pakar dalam bidang hadis. Ayyub As-Sakhtiyahnya Abdullah wa Zaid bin Waqid dan sebagainya. Maknanya ramailah anak murid beliau. Ibn Abi Zi'bin pun nama-nama besar ni. Al-Auza'i anak murid dia juga. Hajjaj bin Artah, memang orang yang hebatlah. Beliau memang belajar daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dan biasa kerana beliau ni memang suhbah, memang beliau ni menazimi, memang selalu duduk dengan Ibn Umar. Sehingga kalau ingat sanad lah tadi kan. Ni sanad daripada siapa daripada Lays bin Sa'ad, daripada Nafi', apa itu sanad. Kata al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari ni kita tak buka Ibrahim bin Al-Mughirah al-Bukhari, beliau menyatakan asahhul asanid, sanad yang paling berpedih ialah sanad yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas. Imam Malik yang pengasas mazhab Maliki, beliau ambil bin Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sanad yang paling jeliga. Okey, tapi ada ulama lain dia kata daripada orang itu, daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sanad yang paling hebat? Dipanggil silsilatuz zahabiyah, sanad keemasan. Jadi ada yang kata berpunca daripada Ibn Umar. Dan menurut guru saya pun, kalau mazhab Hanafi, mereka lebih daripada Ibrahim Al-Harabi, berpunca daripada Ibn Mas'ud. Okay. Kalau mazhab Maliki, kalau mazhab Hanbali, mereka lebih banyak kepada Abdullah bin Amr. Dan kalau mazhab Syafi'i, lebih banyak kepada dengan Umar bin Al-Khattab. Okay. Setiap mazhab ni dia ada punca pengambilan agama yang Ibn Abbas. Bagi mazhab Maliki, inilah Ibn Umar yang menyampaikan ilmu kepada sekian ramai murid. Nafi', orang yang bermanfaat. Baik. Okey, itu banyak sekalian yang tak payahlah kita nak tengok satu-satu ya. Sekadar kita nak kenal sikit, hebat orangnya ya, memang hebat orangnya. Baik. Kemudiannya ada Maimun ni lelaki ya, Maimun ni lelaki, yang wanita tu Maimunah, kabira wa zahaba aqluhu. Beliau ni dah tua sangat dan beliau umur berapa ya? Saya datang berapa umur yang beliau meninggal ni? Tak apa, kita tengok nanti. Ada orang kata bila dia tua ni dia dah Maimun bin Mihran, cerita orang bahawasanya Nafi' ni dia dah tua, dia dah nyanyuk, qaulun tolak. Tak betul cerita tu. Memang ada ulama ni, ibu-ibu sekalian, ada ulama masa muda sudah tukar takir dah hadis. Maka ulama pun akan sebut diterima hadisnya semasa muda, namun hadisnya ada begitu. Tapi dalam kes Nafi' tak ada. Bali tafaqatil ummah ala ummah, bersepakat menyatakan bahawasanya Nafi' merupakan hujjah pada bila-bila masa. Nyanyuk ataupun hilang kemampuan berfikir. Itu Nafi'. Kemudiannya Nafi' ini merupakan anak murid kepada Abdullah bin Terketek. Kemudiannya Nabi SAW tanya apa pokok ibaratlah yang dapat menjawab, tapi beliau tak memberikan jawapan kepada Nabi SAW kerana malu tu kan. Okay. Ambil satu benda yang penting, yang mana kalau ibu-ibu lihat dalam muka surat 406 tu, tapi saya tak baca. Keharusan untuk menyampaikan ilmu dan fatwa dalam masjid ya. Keharusan menyampaikan ilmu dan fatwa. Apa yang dilakukan pada zaman sekarang ni, yang banyak orang duduk memberikan kuliah-kuliah agama di masjid, fatwa dan sebagainya, atau membentangkan hasil-hasil fatawi perlih kepada masyarakat ya daripada Nabi SAW. Okay. Jadi ceritanya juga bahawasanya kita digalakkan untuk menghiyam ilmiah, termasuklah penyampaian ilmu dan juga memberikan fatwa tadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Saleh, yang penuh di tiang-tiang ni adanya pengajian. Siapa yang nak belajar nahwu, silakan ke tiang sana. Drama kegemilangan, sila ke tiang sana. Siapa nak belajar tentang ilmu ekonomi Islam ataupun muamalat, ke sana. Tiang lain pula. Dengan Kedutaan Arab Saudi, beliau menceritakan pada zaman dahulu ada seorang yang tidaklah terkenal luar biasa. Beliau yang mencadangkan agar menghidupkan aktiviti
tasihih al-qira'ah pengunjung duyufullah, duyufur rahman ke Masjidil Haram dan ke Masjidil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tengok duduk di tiang-tiang panggil baca Quran ada. Ada Ustaz. Ada, alhamdulillah. Dan kalau saya sendiri pun pernah maklumat yang berharga daripada teguran beliau. Saya sedikit kesilapan dalam menyebut huruf ra masa tu, beliau betulkan Mekahnya. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu projek mana-mana tempat sahaja dalam Masjidil Haram dan Masjidil Nabi sallallahu alaihi wasallam, guru-guru yang membetulkan bagi hidupkan. Cuma, okey, ada cuma. Cumanya, adakah kita dibenarkan untuk pun dia ada juga syarat-syaratnya ataupun dia ada juga peraturan-peraturannya. Okey. Maka di sini kita memang digalakkan untuk menghidupkan majlis ilmu, tetapi tidak boleh sampai mengganggu. Contohnya apa? Contohnya orang yang duduk di rumah flat. Yang mana surau tu, surau kat rumah flat tu lah kan. Rumah flat dalam keadaan rumah flat ataupun rumah apartmen yang penduduknya ribuan. Pasti penduduknya ribuan. Tambah 17, ada berapa blok? Ada 3 blok. Okey. Dalam keadaan jumlah orang terlalu ramai dan majoriti tak mampu untuk memenuhi surau yang kecil. Itu yang unik. Padahal semuanya boleh turun lift je pergi ke surau. Untuk sepanjang-panjang pun cukup sulit. Kecuali mungkin masa PKP ni bolehlah sebab dah renggang-renggang kan. Kita tidak terdiri. Di dalam flat tu, kadang-kadang kuliah tu dia pasang mic kuat-kuat supaya semua orang dengar. Bahasa Puri, ada orang bukan Islam. Okay, satu. Ada orang yang ada anak kecil. Yang kedua, ada orang itu cerita mereka lah. Tapi orang yang melaksanakan ibadah tidak boleh sampai menimbulkan gangguan terhadap orang Taman Medan lebih kurang dalam 5 tahun. Dan sebelum Taman Medan tu duduk taman sebelah tu, rumah flat 4 tingkat masa tu, agak ganas sikit kan. Tapi tak seganas kawasan Ceras kot ataupun KL yang biasa. Kadang-kadang pukul 12 lebih sayup-sayup kita dengar masjid berdekatan pasang bacakan baru pukul 12 lebih ataupun 12.30, lambat lagi nak zuhur. Kadang-kadang waktu duha pasal duduk dengan Quran kan. Okey. Kadang-kadang ada juga kaum ibu ni duduk marhaban. Saya tak tahu lah marhaban ni budaya macam mana. Kaum ibu duduk marhaban dengan pakai mic-nya, dengar sampai habis seluruh rumah flat tu dengar. Apa bermarhaban kaum ibu pula dengan sampaikan suara semua orang dengar. Jadi di mana adab kaum wanita, ya? Tak boleh ganggu orang. Termasuk tidak boleh mengganggu orang salat. Tapi ialah kalau kita jaga kesopanan, okey dah. Okay. Satu. Yang kedua ialah menyusahkan orang jamaah surau atau jamaah masjid. Contohnya kalau sekarang ni maghrib, kuliah maghrib atau pukul 8. Lebih kurang macam itulah. Dalam pukul 8 kot kita mula kuliah maghrib sekarang. Baik. Dan berakhir pukul 8.39. Tengok tempat lah. Tengok tempat masing-masing. Maknanya kuliah maghrib boleh berjalan dalam tempoh 40 minit pun boleh lagi. Okey. Tapi kalaulah ada orang yang sepatutnya berhenti pada pukul 8.40 di persoalan yang belum selesai, okey. Tapi kalau dia ni kuliah sampailah pukul 9 suku pun tak habis lagi, dianggap sebagai menceroboh keselesaan jemaah surau. Yang jemaah surau ni nak dengar kuliah yang dalam tempoh yang terlalu lama. Tapi kalau balik, nanti hilang pula fadilat untuk solat isya. Jadi tidak akan memanjang-manjangkan kuliah dalam keadaan tidak diredai oleh jamaah masjid, itu dalam masjid, ya. Kecuali diredai oleh orang masjid. AJK memang dah setuju dari awal dan AJK kali dan dia ada maklumat di WhatsApp, kuliah hari ini akan berhenti pada pukul 9 kerana sekian suku keredaan secara diam-diam, maka bolehlah kita panjangkan sampai pukul 9. Tapi janganlah sampai terlanjur keredaan di situ. Contohnya saya sendiri pun sekarang ni sejak PKP memang kalau isyak saya berhentilah. Kita sama dalam 5 minit, 10 minit. Tapi sekarang tak ada lah, kita berhenti. Tapi ada 1-2 surau beritahu isu yang Ustaz perlu jelaskan, kami pun ada lagi nak tanya. Tak puas lagi. Okey, kalau 1-2 tempat tu ada beberapa orang jemaah, ada permintaan mereka, maka boleh dipertimbangkan tapi dengan syarat tidak boleh berlebih. Kedua. Yang ketiga ialah tidak boleh sampai, macam mana nak cerita ya? Boleh sampai menghilangkan keutamaan. Tidak boleh sampai menghilangkan keutamaan beribadah yang lain. Contohnya apa? Contohnya pun pejabat-pejabat, kadang-kadang ada yang buat kuliah zuhur. Dan saya antara orang yang zuhur dan lepas PKP memang tak ada. Dan saya pun memang bersyukur pada Allah kerana tak ada. Memang saya syukur semua masuk syarikat pejabat untuk kita berkongsi ilmu. Tapi sekarang saya rasa Alhamdulillah tak ada. Kerana saya pun dah mula rasa tak setuju. Akan timbulkan aura tu. Jadi menyebabkan orang dah dapat rasa kot kita ni macam tak berapa seronok. Alhamdulillah saya seronok. Memang saya seronok. Kerana saya dari dulu lagi saya rebel. Kenapa lah pula ada kuliah zuhur? Sepatutnya tidur lah. Mula rasa kita boleh tolak lah kot. Dan Alhamdulillah Allah Ta'ala memang tak buka ruang tersebut. Jadi di sini siapa yang nak buat kuliah zuhur tu tak apalah. Kalau ada majlis ilmu khusus pada waktu duha ke apa ke, memang syarikat tu tak apalah. Itu memang anjuran pejabat sendiri.
Jadi kalau kunut zuhur ni, apa yang saya difaham itu berhenti lewat. Dia kena masuk ke jam kedua. Kuliah tu terus bangun untuk salatul zuhur. Iqamah salatul zuhur. Di situ satu keutamaan beribadat sebelum zuhur telah dihilangkan. Di sini saya duduk kat Lidah kan, ada beberapa tempat saya pergi tu, saya pergi, walaupun ada orang kata ilmu lebih tinggi daripada solat sunat, tapi kita kena ingat, dengan ada ilmu, kita mesti belum zuhur dahulu. Dengan saya faham, kalau saya duduk seorang, memang saya tak solat sunat. Memang saya malas. Di masjid, kita kena ikut peraturan tadi. Di rumah kita malas, itu cerita peribadi kita. Ada di surau atau di masjid, kita tak boleh kata, qomat-qomat terus. Lepas azan je, qomat-qomat terus. Peruntukan khas yang telah diberikan oleh agama kita, sebelum iqamah ada solat dua je kan yang ada solat qabliyah kan. Zuhur dengan subuh je kan. Tapi tak boleh halang peluang musyak, tapi sebelum maghrib tu dia ada perbahasan lain lagi lah yang boleh dipertimbangkan. Baik. Ataupun kedua, kemudiannya orang terus lari, maka orang tidak diberikan ruang untuk solat ba'diyah pula. Tapi bila berada di surau, kita mesti menghormati peruntukan yang ada tadi. Jadi dan nak dengar ilmu macam mana tidur, maka lebih baik sebenarnya tidak ada pula zuhur di syarikat-syarikat di waktu duha sebagai contoh. Dan waktu zuhur digunakan untuk lunch ataupun untuk tidur seketika. Rasanya itu lebih. Ibu-ibu sekalian, lepas sahaja kuliah maghrib, masa tu sebelum azan lah. Masa isyak, ada seorang haji tu jumpa dengan saya. Dia tanya sikit je, apa pandangan saya tentang tazkirah Jumaat? Ulama yang membenarkan tazkirah Jumaat. Ada pun dalil Abu Hurairah pernah menyampaikan ilmu sebelum Jumaat. Tapi saya baru je bersara daripada tazkirah Jumaat. Memang ada jemputan, saya tolak atas dasar kepercayaan mesti selama-lamanya. Buat masa ini, berdasarkan faham saya terhadap ilmu, saya tidak mahu menerima. Dia ada tazkirah sebelum Jumaat dulu, dalam setengah jam lebih kurang. Jadi haji tu kata kalau ustaz sebut macam ni, tazkirah Jumaat wajar ditiadakan, kerana ia ternyata mengganggu fokus yang ingin baca surah, yang mana kalau kita solat panjang-panjang nanti orang jeli pula, tu haji ni tak nak dengar. Fokus tu solat, nak baca Quran, zikir, selawat kepada Nabi SAW dan sebagainya. Jadi dipertimbangkan untuk ditiadakan. Pada hemat saya lah, ibu sekalian. Tapi saya sebut pada ibu pun, saya rasa wajar ditiadakan. Ya. Dan habis tu nanti ada orang tak buat apa-apa tidur. Ya, lebih baik tidur dengan khutbah daripada duduk dengar tazkirah sebelum Jumaat, kemudiannya tidur masa khutbah. Maka lebih baik tidur. Siapa nak salat, salat. Siapa nak baca Quran, baca Quran. Siapa nak zikir, ahlan. Saya tak nak ada orang yang tidur semasa khutbah Jumaat. Itu yang wajib. Tazkirah itu tak wajib. Yang wajibnya ialah buat kempen demikian. Menurut saya lah ibu-ibu. Saya rasa insya-Allah lebih baik. Ya, insya-Allah lebih baik. Sebab Allah Jumu'ah. Kat Liza, kat Syida, saya ingatkan di Selangor je orang tidur sebab orang kerja kan. Saya balik kampung pun saya kahwin. Jadi saya pergi, dia kahwin dia orang Kota Baru lah. Jadi kami itu masjid besar lah bagi orang Kelantan ni. Jadi saya ni pergi, masa tu sebelum Jumaat lagi, kita dah sampai. Saya duduk di saf masjid besar, ramai orang datang. Dan saya saksikan sendiri dengan mata kasar saya ni, kebanyakan orang duduk saf depan, 3 saf di depan ni, tapi sekarang orang tak kata Kelantan Serambi Mekah, Kelantan Serambi Tarim, Yaman. Banyak sangat ajaran sufi mengarut. Jubah saja ni, geng jubah saja putih. Kemas dah nampak. Sesuai lah dengan masjid hebat ni. Masjid besar ni kan. Khotibnya bersemangat. Best penyampaian dia. Isi pun best. Saya tak ingat ada isi apa tu. Tapi hampir semua wali tadi, hampir semua tidur. Wali, maksud saya yang pakai jubah putih lah wali-wali tadi kan. Hampir semua tidur. Saya jadi termenung. Kelantan Jumaat tu potensi dia tak berapa kuat. Orang yang kerja ni sama juga tidur kan. Tapi ceritanya kenapa tidur tu. Jadi ada kesempatan yang lain tu, saya solat Jumaat berdekatan dengan masjid pakcik saya, dia ke dalam sedikit. Macam masjid kampung lah, pakai t-shirtnya, tak pakai kopiahnya. Apalah budak ni duduk sedepan sekali pula tu. Tak jauh daripada imam. Baik. Yang penting saya tak duduk belakang imam. Memang khutbah itu sedap. Saya dengar, ya Allah hebat Ustaz ni khutbah, memang best. Tapi kebanyakan soft depan ke arah khatib. Bukan kita duduk hadap kiblat. Kita pusing badan kita tak khatib. Kebanyakan orang hadap kiblat. Walau kiblat tunduk je. Sepatutnya kita dengar khutbah bukan tunduk. Kusung macam tu. Tak. Hadap badan tengok ni. Bila saya duduk sengit, saya nampaklah orang ni ramai. Kebanyakan soft depan pun ibu-ibu sekalian dahsyat. Memang saya rasa wajar Allah Ta'ala letak Jumaat tu, solat Jumaat pada waktu zuhur. Islam dapat bertahan masa khutbah Jumaat tak tidur. Dapat solat Jumaat dengan cara yang terbaik. Itu memang tidur je memanjang. Jadi berapa ramai yang tidur batal wuduk, baru bangun solat terus. Saya rasa kena keluarkan fatwa ikut, baru semua orang takut. Nasib baik Syafi'i kata, selagi mana tetap punggungnya, sah. Jadi dia tak tetap punggung di bawah. Jadi di sini menunjukkan kita kata apa? Menuntut ilmu, ia bukan satu tuntutan dalam agama. Ya? Ia bukan satu tuntutan dalam, boleh sampaikan ilmu di masjid, tapi
kena ada adabnya. Tak boleh mengganggu ketenteraman orang, ya, yang ada, dan tidak boleh sampai menyusahkan jemaah yang ada di dalam masjid. Kita mengambil masa yang selaraskan, ya. Baik. Maka kenyang sangat sampai mengantuk. Tak tahulah doktor, ya. Mungkin faktor juga, tapi kalau nak guna alasan khotib tak bermaya, tak boleh juga. Sampai bila nak guna alasan tu? Kebanyakan khotib masjid tu, khotibnya memang orang tua. Mula khutbah bila nak habis ni, panas ni. Bayangkan bila nak solat bising. Masa nak solat berdiri tu bising. Kuat tahan panas, kuat, pingsan. Mana dia jadi dengan khutbah lama? Aduh, saya kata, tak patutlah tu. Bacalah dalam 10 minit ni. Ini lama sungguh. Dah mula kita nak geram nak bangun ni. Bila nak ambil khutbah ni? So, khotib ni kena nilai lah. Kena nilai dia ni. Orang tidur tak tidur, dah tengok ramai tidur tu, berhentilah kan. Okey. Jadi ini selesai dalam bab menyampaikan ilmu dalam masjid. Atau yang lain, ada soalan dulu? Kita buka. Assalamualaikum Ustaz. Jadi maksudnya dalam bab ni boleh lah kan menyampaikan ilmu dan fatwa dalam masjid? Tak ada sebab macam hadisnya tapi tak macam mana doktor? Hadisnya panjang. Soalan jawab. Tapi saya tak nampaklah penjelasan Imam Bukhari ni cakap boleh ke tak? Ya, saya patah balik Imam Bukhari ni dia tengok sebab ini perbincangan tentang majlis ilmu. Sekejap saya nak betul. Kalau dalam buku tu dekat syarah hadis tu, dia ada buku Kitabul Ilmi tak? Mengisyaratkan bahawa hal itu boleh dilakukan. Itu menyampaikan ilmu dan memberi fatwa dalam masjid. Kalau dalam syarah hadis Kitabul Ilmi. Dia tengok yang ni lah doktor yang saya boldkan ni. Seorang lelaki bangun di masjid, soalan tadi, Nabi SAW pun bagi jawapan. Benda ni berlaku dalam masjid. Itulah poin dia tu yang dibawa. Kerana benda ni berlaku dalam masjid. Boleh jelaskan doktor? Jelas. Okey, kita kena sa'il bi aktsara mimma sa'alah. Bab menjawab pertanyaan sikit je tapi jawab panjang. Okey, dalam bab ini hadis yang paling masyhur apa dia? Hadis yang paling masyhur ialah hadis ini hadis masyhur yang adanya dalam kitab Hadisul Fiqh. Hadis yang membahaskan tentang fikih. Okey, ni hadis mana dia punya .net. Hasil Pembilkis jazakumullahu khairan. Okey ni ini merupakan contoh yang paling besar. Sahabat tanya sedikit, Nabi jawab panjang. Tapi bukanlah panjang lebar. Dia panggil jawami'ul kalim. Nabi sembang sedikit tapi maknanya luas. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Tirmizi. Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi radhiyallahu faqala, ya Rasulullah, inna narkabul bahar. Wahai Rasulullah, kami ni nelayan. Nelayan minal ma'. Kami bila kami pergi ke laut tu, kami bawa lah sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atish. Yalah, bawa banyak habislah berat pula dia punya kapal ataupun perahu dia tu. Jadi kami bawa wuduk. Nanti habislah air tu, kami akan dahaga. Tinggal sikit. Makna guna untuk wuduk ada tinggal sikit lagi air untuk minum. Fa natawadda' mimma il-bahr. Bolehkah kami berwuduk menggunakan air laut? Tu soalan dia. Boleh sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya Nabi katalah, boleh, tak ada masalah. Ataupun tak boleh, kena guna air. Boleh, tak boleh. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi jawapan macam tu. Nabi bagi jawapan dalam bentuk keadaan. Kata Nabi, huwa tahuru ma'uhu, air laut ini bersih. Maknanya bila air laut ini bersih, bukan sahaja untuk menilai nak basuh ke apa benda ke boleh. Sebab dia punya air tu bersih. Al-hillu maitatuhu, dan jangan bimbang mati bangkai, ada yang berdarah. Jadi macam mana tu kalau dah ada bangkai, ada darah apa benda tu, air mati dalam laut itu, ikan-ikan yang mati dalam laut itu halal untuk kita ambil dan kita okay. Jadi ceritanya jangan bimbang. Dan Nabi bagi jawapan tu dalam bentuk yang luas. Boleh dipegang dari ibu. Daripada hadis inilah Muhammad Al-Ghazali, pengarang kitab Jadid Hayatak, perbaharuilah memahami cara bergaul dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan apabila Nabi menggesa umatnya menguasai lautan, ya, menguasai lautan. Bukan sama ada kuasai lautan itu daripada sudut apa dia, pengangkutan kapal pun semua guna kereta-kereta dari luar negara tu datang ke Malaysia guna apa ibu sekalian? Kapal kan? Tak guna kapal terbang. Ada satu kapal bawa ratusan BMW dan Bentley terbakar kat tengah laut tu kan. Okey. Kemudiannya laut sekarang ni negara-negara China, Russia, Amerika duduk kampung di Laut Cina Selatan macam mana ni. Tak jauh daripada negara kita. Begitu juga dengan hasil yang terdapat dalam laut seperti minyak dan sebagainya.
Sallallahu Alaihi Wasallam ini kena tengok luas, jangan tengok isu air yang boleh digunakan untuk laut itu sendiri mesti dikuasai oleh umat Islam. Ya, okay, jadi itu keluasan cara guru kepada Yusuf Al-Qaradawi. Bab menjawab lebih banyak daripada apa yang ditanya. Pak hadis ni daripada guru saya Azam. Qala haddatsana Ibn Abi Zibin yang saya sebutkan tadi. Abi Zibin daripada Nafi' yang kita bahaskan tadi, daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya Nafi' ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada buku, ada noktah kan? Ada noktah tu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada noktah. Lepas tu dia kata wa anis Zuhri, maknanya apa dia? Dan hadis ini juga ada di hadis ini pun ada diambil daripada Zuhri, daripada Salim, daripada Ibn Umar. Anna rajulan sa'alahu ma yalbasul muhrim, ada seorang sahabat Nabi apa yang perlu dipakai oleh seseorang muhrim. Apa yang perlu dipakai muhrim. Faqal, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yalbasul qamis, jangan berjahit jangan pakai baju kemeja yang berjahitlah baju tu. Okey. Wala, kalau pakai habis tu tutup kepala dengan payung boleh tak? Itu tak melekat di kepala. Kopiah. Orang Arab tak ada kopiah. Dia serban, tak? Ataupun darurat, ya, kecuali darurat. Dia sakit bahagian kepala, yang mana kalau dia maka atas dasar darurat dia boleh pakai. Itu siap tulis belakang. Ana marid. Haram Syah. Haram. Dam. Orang bayar dam pula tutup kepala. Padahal kita sakit. Okey. Ni pakai seluar, lantaran seluar ni pun berjahit juga kan? Okey, walas sarawil walal burnus. Nak sebut Ibu Balkis bagi tadi. Oh, sempat lagi Ibu Balkis ambil hadis tadi kan? Kak Lidah? Tak faham Ustaz, dia tulis mantel apa ni? Mantel yang bertopi. Benda tak faham. Topi yang tajam orang pakai. Yang cap. Ya, topi yang macam orang sihir pakai tu kan, ada cerita Harry Potter kan, itu topi tu. Al-Burnus tak ada pula di sini tulis. Entah. Ya, Kak Ana dengar je. Kak Ana dengar. Betul Kak Ana, topi macam ada sini tu, tajam. Yang Kasih Kak. Macam mana Kak? Itulah sebab selalu tengok cerita Harry Potter tu kan. Lepas tu jadi bila Ustaz sebut tu Kak Ana teringatlah dia orang pun ada sebut nama topi tu macam tu sama. Mantel ni biasanya yang saya faham mantel ni yang pakai kain kat belakang tu. Macam tu pun betul Kak. Ada yang sebut songkok tinggi. Tapi ada yang kata burnus ni baju panjang Kak baju yang ada penutup kepala tu. Kadang-kadang kan ada orang pakai baju hoodie. Baju hoodie. Ada semuanya kan. Jadi ataupun jubah kan, ada jubah yang orang pakai dia tutup kepala, ada hood tu kan. Jubah tu pun burnus, ya. Okay. Wala sauban masahul waras awi za'faran. Tak boleh pakai kain yang telah dan juga za'faran. Waras ini macam wangi-wangian juga lah tu. Za'faran confirm lah wangi-wangian kan. Kita tengok sekejap ya. Waras ini dia sebut apa dia? Betul lah tu. Bukan macam ni. Waras ini sejenis tumbuhan di negeri Arab yang digunakan untuk mewarnakan bahan pewarna merah. Jadi itu bahan pewarna lah tu. Jadi Nabi tak bagi pakai baju yang terkena bahan pewarna tu. Warna ni macam mana ya? Za'faran ni pewarna juga lah kan? Wangian. Kuning tu kan? Saya silap wangian pula. Minta maaf. Fa'in lam yajidin na'lain falyalbasil khuffain. Kalau kita tak jumpa na'lain, maka pakailah khuf. Tapi pakai khuf tu dengan syarat. Wal yaqta'huma hatta bahagian depan khuf tersebut. Supaya kaki tu terbuka, tak boleh tertutup. Ya? Apa benda lah, tak boleh tutup kepala lah. Apa cerita ni? Penting ke benda-benda demikian? Kita kata ini peraturan. Jawapannya, kita pun tanya balik, kenapa pakai uniform? Pakai t-shirt tutup aurat kot. Saudara nak pakai t-shirt boleh kat sekolah, boleh. Tapi nak jadi pelajar sekolah, pakai uniform. Walaupun kita kata pakai uniform, pakai baju t-shirt pun dapat nombor 1 lah kita katakan. Tak boleh soal dapat nombor 1, tak dapat nombor 1. Soal pandai tak pandai, itu cerita lain. Dalam kita, peraturan kita lah, peraturan jalan raya pun ada. Kalau kita duduk nak masuk ke dalam lorong, ada kereta nak keluar yang perlu didahulukan, dia ada peraturan dia. Okay. Jadi begitu juga dengan umrah, dia ada peraturan. Antaranya untuk melahirkan kehambaan itu sendiri. Kenapa pakai putih? Supaya kita semua putih, tak kenal siapa raja sebenarnya. Mungkin tak kenal pun ini raja rupa-rupanya, sultan rupa-rupanya, sebab sama-sama kita pun tak dibenarkan untuk orang panggil apa, tutup kepala biar nampaklah semua ni macam tak boleh lah kita nak lindung-lindung kepala kita daripada panas dan sebagainya.
Dan bila slipper tu dia terbuka bahagian depan, itu terbuka, itu menampakkan kedaifan orang tersebut. Jadi ini semua untuk melahirkan kehambaan dalam diri kita. Al-Imam Al-Bukhari daripada hadis ini, iaitu seseorang yang berilmu, seseorang guru, dia boleh jawab lebih daripada apa yang ditanya. Yang ditanya kepada Nabi SAW, apa yang boleh dipakai oleh orang bermuhrim. Dan Nabi tak kata apa yang boleh. Nabi kata apa yang tak boleh pakai. Okey. Jadi Nabi bagi jawapan yang panjang tu supaya clear. Inilah peraturan yang mesti diikuti. Tanya apa yang boleh dipakai. Kerana Nabi nak sebut, yang tak boleh dipakai tu banyak tu je. Yang boleh jarang tu sikit tu je. Macam kita tanyalah halal dan haram. Mana banyak makanan yang katakan asasnya semua makanan ialah halal kecuali didalilkan ia haram. Selagi mana artinya yang banyak tu halal, yang sedikit itu haram. Tapi yang sedikit tu artinya yang haram tu apa dia? Arak. Tapi arak yang haram tu banyak pula dia punya kuantiti dia. Jadi itulah ceritanya, wallahu a'lam. Yang lain tu nanti kita tengok apa lagi masanya. Okey kot yang lain tu. Kita buka perbincangan, silakan. Ustaz, Kak Syida punya laptop ada problem. Jadi susah sikit nak aplikasi. Oh ya ke? Ada problem semalam dah. So tak boleh moderator ni. Nak kena doa astagfirullah ke? Nak kena doa dulu. Tahu Ustaz, ada dua soalan lagi kan. Di kalangan muslimat ni, kita maksudnya kalau orang lelaki pakai kain ihram tu nampak dah apa kan. Tapi yang muslimat ni bila dia mengenakan telekon dia tu memang berapa telekonnya? Kerawang. Apa rawang? Kerawang tu kan. Ada corak-corak tu yang corak-corak. Tapi istilah tadi apa? Rawang? Kerawang. Berkerawang. Sebab duduk rawang jadi ada rawang pula. Okey, berkerawang. Dia ada kita akan tahu lah, oh ini SK, ini brand sekian-sekian, ini brand oleh kita. Sebenarnya Ustaz, melalui orang kata kita nak perbezaan antara dia pakai telefon mahal kan. Ustaz, kalau Ustaz kata tak ada perbezaan antara orang-orang awam dan juga orang raja ke apa, ini telefon branded, ini telefon yang lawas. Bukan susah nak jumpa telefon-telefon yang biasa ni kecuali daripada telefon yang macam biasa je, tak ada apa-apa je, dekat telefon macam biasa je. Tapi kalau macam kita ke Indonesia, jadi kita tahu oh ini telefon cantik semua kan. So salah satu daripada gaya tak boleh lawa, tapi telefon tu macam mana Ustaz kalau muslimat menggunakan telefon sebegitu? Saya rasa tak ada masalah pun telefon tu kan. Apa lagi kalau SK pun ramai je orang pakai SK kan. Ada orang hadiah je pun. Harganya tahu tak? Berapa Aizat tahu lah? Tahu tapi orang bagi ada pasang. Tak pernah beli. Tak pernah beli, ada orang hadiah. Bukan pakai SK tahu lah kot ada berapa. Saya tak pernah ada satu duduk masa telefon boleh saya. Baik, jadi dalam kes ni saya lihat dia tak ada masalah yang besar. Selagi dia masih lagi termasuk dalam bab melawa-lawa yang dibenarkan. Sebenarnya bukan melawa-lawa pun. Biasa je, tak panas. Macam orang lelaki lah bila nak pergi Mekah dia akan carikan ihram yang berkualiti. Silap sayanya saya pergi pinjam yang kawan saya punya, besarnya, tebalnya, panas kemai lagi kita ni. Ustaz pula kecil kena melilit. Dan beg saya tu penuh dengan dia sebab dia tebal sangat. Oh, jadi orang lelaki tak adalah brand SK ke apa benda. Kalau ada brand pun orang tak tahu pun. Jadi saya melihat dia masih lagi termasuk dalam, saya kira kalau pakai SK yang harga 200 lebih tu, dia tak dikira sebagai orang yang belagak lagi lah. Yang berkualiti. Sebab kalau tak berkualiti, pakai sekejap dah tak sedap. Dah rosak. 5 tahun, artinya 200 tu untuk 5 tahun. Cubalah bagi 200 dibahagikan dengan 5 tahun. Satu hari tu berapa je dapat kan? Berlagak yang menghilangkan kezuhudan ataupun tawaduk seseorang itu sendiri. InsyaAllah dibenarkannya. Ibu silakan ya. Lagi satu tadi yang kalau Ustaz cakap tu kan untuk dekat pejabat-pejabat, kalau bagi kau lah, kita akan ambil masa kan sepatutnya. Kalau dalam tempoh rehat tu, jangan terlebih daripada pukul 2 lah. Selalu kan orang masuk dah ada ganggu waktu kerja dia pula, nanti nak solat Zuhur tu pun jadi macam jadi kalut lah sepatutnya. Betul ke? Saya setuju sangat. Selalu macam tu dah duk fikir kadang-kadang waktu kerja tu kena kerja betul-betul. Tazkirah sekejap tu boleh lah tapi tak susah lah sikit. Dan di 2 minit tu kira tazkirah dia sangat pendek tapi sampai. Macam tu lah kalau nak buat pun. Betul. Tak payahlah. Ada orang terlalu kemaruk dengan majlis ilmu tapi sebenarnya tak berkualiti pun. Jadi majlis tu banyak. Kita cintakan ilmu tak apa, tapi jangan sampai kita mengabaikan yang utama tadi. Allah Allah gitu. Tak ada soalan kot, Ustaz boleh simpul lah. Cerita soalan boleh sekejap. Ada Adik. Berkenaan dengan kalau kita orang tanya Ustaz, kita muslimat kalau makan lelaki uruskan kan? Okay. Ustaz pernah beritahu lah, so kita pun dapat satu sebagai lelaki uruskan. Biarlah kita sebagai muslimat kita duduk macam, maksudnya kita kena kita tak dapat uruskan dengan orang kan. Pada mula kita merancang untuk uruskan jenazah yang orang tersayang lah. Tapi bila nasihat atas nasihat Ustaz dan juga orang kata yang kukuh, jadi kita pun berpendaja. Kak Syina tanya Ustaz,
sekarang adik kita kan, orang lain kan, bila panggil seorang-seorang untuk siram badan jenazah tu kan, air siram seorang satu sama sekali. Macam kata, okey katalah kalau Kak Syida ni ipar duai, pada yang meninggal tu, kata dia meninggal tu ipar Kak Syida kan, dia bukan mak ipar ke adik ipar ke datang siram jenazah pihak lelaki tu, jenazah tadi tu lelaki tu dalam setiap kali berlaku kematian, benda tu berlaku, panggil seorang-seorang untuk siram air jenazah tu semua kan. Boleh mandi kita dengan kita yang bukan mahram dia datang pun mandikan pun siram air badan tu jenazah tu kan Ustaz. Macam Ustaz ya? Benda tu banyak Ustaz. Betul-betul, saya setuju. Sekejap sebelum tu saya nak tengok dulu macam mana je. Satunya Kak Syida tu berkaitan dengan suami memandikan isteri, ada saya sebut macam tu ke Kak Syida? Ustaz betul tu. Kalau aku memang kita jumpa satu artikel tu, perempuan tu dia lain lah, dia dengan anak-anak dia lah, dia dengan anak-anak dia saja. So kita berhajat lah buat macam tu, tapi Ustaz kata dia tak suruh isteri-isteri dan juga anak-anak dia mandikan jenazah dia, tapi sahabat-sahabat dia. Okey, saya faham. Dia satunya saya takut saya silap, saya nak betulkan dalam perbahasan ulama ni dalam bab suami memandikan isteri memandikan suami, kita tengok kenyataan daripada Imam Nawawi rahmatullah ghaslahu zawjatuhu, kalau suami memandikan isteri ia boleh menurut kami mazhab Syafi'i, bukan oleh Ibn Mundhir daripada Al-Qamah, Jabir bin Zaid, Abdul Rahman bin Al-Aswad, dan juga pandangan Imam Malik, Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan ini mazhab Imam Abu Hanifah dan juga Sufyan Ats-Tsauri menyatakan tak boleh. Imam Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri ulama. Tapi ada hadis Nabi SAW bahawasanya kata Nabi, kalaulah ada Nabi sebut kat mana ya, Nabi kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Okey, tapi ala kullin daripada sudut hukumnya dibenarkan untuk suami memandikan, itu pandangan kebanyakan ulama. Kalau saya silap sebenarnya saya minta maaf ya. Yang kedua, meskipun begitu dia tengok tak pandai nak mandikan jenazah, maka lebih baik dia suruh orang lain. Dan kalau dia suruh orang lain, mestilah orang kaum wanita, suami nak join sekarang ni dengan kaum wanita memandikan jenazah isteri. Itu tak cantik. Begitu juga kalau jenazah suami tak nak mesti guna kaum lelaki. Campur anak-anak pun tak pandai. Dan kalau kaum lelaki yang mandikan jenazah, kena tengok pertimbangan. Ulama kata boleh, tapi adakah ulama kata ulama kempen memang inilah yang terbaik, apa tergantung kepada keadaan, sesuai ke tak sesuai. Okey. Ini hadis dan yang kata Nabi kata, ibu-ibu yang dirahmati Allah, macam mana Kak Niza nak jumpa ya? Ustaz. Oh, cakap Kak Niza. Yang keduanya, tindakan itu entahlah kata dari mana, tapi yang nyatanya ia merupakan perbuatan yang tak ada asas dan membazir sikit je. Jadi kita duk panggil suruh simbah tu, aduh, kat manalah amalan ni muncul ibu sekalian. Tak payah dah, ikut saya lah ni jenazah tok saya. Masa tok saya meninggal, saya terlibat dengan mandi tu. Saya memang kontrol penggunaan air. Saya tak kira ni tok adalah tukar mandi jenazah ada. Tapi dia ajar je, saya tak bagi dia berlebihan. Dan bahagian benarkan. Dan alhamdulillah bila abang ipar saya meninggal tu, dimandikan di Hospital Shah Alam. Tukar mandi jenazah datang dari Puchong, mari sini. Dia kata dia akan guide. Biar kita semua keluarga ni merasai mandi jenazah. Oh dia lembut dia. Guna air yang banyak. Memang tak guna yang banyak. Dan tak ada lah simbah-simbah lepas tu. Tak ada. Tak ada konsep simbah tak ada. Orang lain jangan tengok ya. Dia pun uruskan bahagian-bahagian sulit tu. Okey, dia uruskan tengok okey semua dah tukang mandi jenazah yang contoh lah yang pernah saya jumpa. Sangat bagus. Dia mendidik dan dia bagi ilmu dalam menguruskan mandi jenazah kami ni sangat baik. Itulah caranya, wallahualam. Jadi Kak tak ada Kak ya simbah-simbah lagi tu. Tapi Ustaz, masa mandikan jenazah tu tak ada campuran perempuan Ustaz sepatutnya kan? Maksudnya sepatutnya macam tu lah, kecuali kalau keluarga tu maksudnya darah daging dia, mak darah daging. Contohnya darah daging tu isteri yang meninggal, tapi paduai bukan keluarga darah daging. Tak ada kaitan. Bukan dah selesai bagi jenazah tu, panggil seorang-seorang untuk siram jenazah tu, kakak ipar dia, ada yang siram semua amalan-amalan. Tak, itu kiranya ada percampuran lelaki perempuan kan Ustaz? Apa dia? Mas puan kan, sebab itu kan mahram dia kan Ustaz, kan mahram pada lelaki si jenazah tu kan. Jadi dengan keadaan yang macam tu, bila bukan mahram dia siram air tu, jadi kadang rasa macam mana? Tak siram, masuk Kak Syida yang dia siram air lepas mandi tu. Dah selesai mandi. Siram air tu tak kira lah siapa semua. Masuk Kak Syida, siram air tu tak boleh sebab berlaku percampuran kan. Tak payahlah buat. Dia bukan isu bercampur tak bercampur, isunya benda tu tak ada. Sebab itu kita tengok perbahasan ulama dalam mandi jenazah, kemudian kita bagi seorang satu pergi simbah walaupun tak bercampur, itu dah membazir. Dan ulama sendiri kata bahawasanya jenazah benda tu tak ada dalam agama. Kena orang pergi siram seorang-seorang tu tak ada dalam agama. Jadi tak boleh. Sebenarnya apa yang berlaku lah kan, sebab si isteri yang mandikan jenazah suami bersama dengan kan
bagi anak perempuan dia, anak lelaki dia, tetapi yang ada tu bila bercampuran lelaki perempuan tak rasa benda tu tak boleh. kemaran kita tak boleh lah Ustaz kan. Isteri dah mati suami dia dalam iddah, dia kena jaga hubungan dia, tak boleh bercampur dengan orang lain. Kematian suami sebenarnya kan. Isteri memang dah tak boleh keluar rumah dah. Hatta nak teman isteri yang suami ada di masjid pun tak, di dalam rumah dia tak apalah kan. Untuk suami kita teman isteri nak teman suami di masjid tu tak ada dah. Dia dah selesai, boleh keluar rumah langsung. Saya rasa kita dah bincang kan. Boleh keluar rumah, boleh dia nak tuntut ilmu. Minggu depan tu dah tuntut ilmu, dibolehkan. Okay, kerana benda tu semuanya benda yang bermanfaat dan benda tu tidak ada percampuran bebas lelaki perempuan lah. Semua itu terkawal. Allah Allah gitu ya. Okay, Ustaz, benda ni berlaku. Tak tahu nak cakapkan sebenarnya kalau macam kita belajar ni sikit-sikit biar kita nak takut pun nak berani tengok tu jauh je lah kan. Kita pun cuma elakkan lah benda tu, nak cakap pun masa mandikan jenazah tu ada percampuran lelaki perempuan kan, sebab isteri join sama dengan muslim mandikan jenazah. Ustaz, jenazah buat kali akhir tu kan pagi seorang dia makan masa juga lah kan, jadi lama jenazah tu untuk diuruskan. Terima kasih, jazakallah khairan kasih. Dah 11.37 dah Ustaz, tak apa Ustaz, simple je. Okey, kita tak ada kesimpulan. Kita ini nanti Ustaz kena beritahu nak beli buku apa pula ke macam mana? Itulah saya peringkat saya tak kempen beli buku apa pun. Ini senang Ustaz, kalau ada buku ni senang nak baca, nak rujuk dan nak contoh sini nak tulis apa. Nak rasa Isap kita lah kat rasa. Siapa nak beli boleh kat Syida Beli itu special lah. Tak ada pasangan boleh beli. Semua ada apa bertulis semua boleh belilah. Tapi kita akan buka kitab seterusnya sebab itu. Okey. Okey. Nanti Kak Syida. Okey. Jadi alhamdulillah, jazakumullah khair Ustaz semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari problem sikit ni. Kita rasa kat tadi moderator. Ya sama. Kita bincang Aniza yang macam mana dia? Tak apa, saya boleh je jadi moderator kalau masalah boleh. Masa PKP bagi sudah tahu dah. Okey, terima kasih Riza. So nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.